Assalamualaikum. Nama saya Nofara Tumiti Amizan dan nombor pendaftaran saya ialah 13 TDT 20F2006. Pengenalan. Etika dan peradaban penting dalam sesebuah masyarakat. Namun, tahap penghayatannya berbeza dan dipengaruhi oleh biografi masyarakat, perkembangan sejarah dan struktur sosial. Penghayatan etika dan peradaban di Malaysia boleh dihuraikan dan difahami mengikut acuan Malaysia berdasarkan susur masa evolusi sejarahnya, iaitu pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yusof Faham bin Awang. Nama matrik saya adalah 13 DDT 20F2008. Selanjutnya, definisi etika dia mempunyai 3, iaitu etimologi, istilah dan falsafah. Etimologi mengkhususkan kepada ethos, iaitu bahasa Yunani, atau mores, bahasa Latin, iaitu hukum, adat resam, adat tradisi, budi pekerti, kesusilaan, sopan santun dan sebagainya. Istilah pula adalah suatu kajian yang bersifat falsafah terhadap moral. Dari segi falsafah, kita dapat berfikir secara sendiri tentang apa itu baik, apa itu jahat, apakah itu benar, apakah itu salah, dan apa yang patut atau tidak patut dilakukan dan sebagainya. Seterusnya, konsep asas etika mempunyai 4, iaitu adat kebiasaan, nilai bersama, nilai yang dikongsi, dan yang terakhir adalah kepentingan bersama. Selanjutnya adalah definisi peradaban. Definisi peradaban adalah daripada bahasa Arab, iaitu adab, yang bermaksud budi pekerti, kesusilaan, kesusasterawaan dan sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan sesuatu tempat. Istilah pula dikaitkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian ketamadunan yang berasaskan kemajuan budi, kerohanian dan agama. Syed Naqi Al-Altas pernah berkata bahawa peradaban adalah amat berkait dengan tamadun, iaitu satu keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, peradaban juga daripada perspektif kita dapat melihat kehidupan jasmani dan rohani sesuatu bangsa atau masyarakat serta tingkah kemajuan mereka. Selain itu, ia juga diistilahkan sebagai ketamadunan. Daripada peradaban hingga kita dapat perkataan ketamadunan, istilah kepada ketamadunan pula berasal daripada perkataan Arab iaitu tamadun. Kata dasar ialah madana yang merujuk kepada perbuatan muka bandar dan memperhaluskan budi pekerti. Istilah lain pula adalah civitas atau civis, keadaan yang maju dan bertamadun. Hadarah pula bermaksud keadaan hidup pada tahap maju dan menetap, berlawanan dengan badawah. Seterusnya, sejarah telah membuktikan bahawa masyarakat yang mempunyai peradaban dapat membina ketamadunan. Ini kerana kemajuan dapat dicapai apabila setiap individu dalam masyarakat mempunyai adat dan moral yang tinggi, bergerak bersama dalam budaya dan nilai tersendiri yang diterima oleh masyarakat. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Hazira binti Abdul Razak. Lampu pendaftaran 13 DDT 20F2010. Hari ini saya akan membentangkan tentang kepentingan etika dan peradaban dari segi individu. Dari segi individu terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu dari segi fizikal, mental dan rohani. Dari segi fizikal, jika seseorang individu itu mempunyai etika di dalam dirinya, dia akan sentiasa menjaga tingkah laku dalam melakukan sesuatu perkara dan dalam kehidupan seharian. Oleh itu, bagi rohani pula, etika memainkan peranan yang sangat penting dalam menguruskan rohani, di mana ia membantu seseorang itu mengawal emosi dan perasaan dalam kehidupan. Hal ini dapat membuktikan dengan pengurusan emosi dan menangani masalah dengan tidak mudah marah dan sentiasa bersangka baik dengan semua perkara. Kepentingan etika dan peradaban bagi masyarakat pula. Etika dan peradaban adalah satu perbuatan atau sifat yang perlu ada dalam diri seseorang, di mana ia dapat membentuk sesebuah masyarakat yang mempunyai perasaan tanggungjawab yang tinggi dan dalam setiap perbuatan yang dilakukan. Di samping itu,
Dengan etika dan peradaban juga dapat melahir masyarakat yang mempunyai sifat saling hormat menghormati antara satu sama lain. Selain itu, pengamalan etika dan peradaban memain peranan penting bagi mewujudkan persekitaran yang sihat. Hal ini kerana etika yang telah wujud dalam sesebuah masyarakat, mereka pastinya tidak akan mempunyai sikap-sikap yang tidak baik dan sentiasa berusaha untuk melakukan kebaikan. Bagi di kalangan keluarga, perlulah mempunyai amalan etika yang tinggi, iaitu mengamalkan nilai-nilai murni seperti bertanggungjawab dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Selain itu, mewujudkan suasana aman, harmonis dan kerukunan rumah tangga jugalah amat penting. Bagi setiap ahli keluarga akan merasakan selamat dan bahagia. Contohnya, pasangan suami isteri perlulah bertolak ansur antara satu sama lain untuk membentuk keluarga yang bahagia. Kepentingan etika dan peradaban bagi negara pula amatlah penting untuk mewujudkan suasana yang aman, selamat, maju, merdeka dan dapat terhindar daripada persengketaan akibat perbezaan negara kita dengan negara luar. Hal ini dapat meningkatkan imej negara di peringkat antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ildina Sofia binti Muhammad Azali dan nombor pendaftaran saya 13 TDT 20F 2004. Saya akan menerangkan contoh-contoh adab dan etika. Antara contoh adab adalah adab dengan ibu bapa, kerana mereka telah banyak berjasa dengan kita. Cara beradab dengan kedua ibu bapa kita adalah dengan merendahkan suara, menundukkan badan ketika lalu di hadapan mereka dan jangan sesekali melawan kata-kata mereka. Seterusnya, beradab dengan jiran. Kita hendaklah menjaga keharmonian taman, menghormati antara sesama lain dan jangan sesekali bergaduh dengan jiran kerana buruk padahnya nanti. Akhir sekali, beradab dengan guru. Setiap pelajar yang ingin berjaya perlu mempunyai sikap hormat menghormati dengan guru. Jangan sesekali meninggikan suara dengan guru dan kita perlu menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengajaran guru. Antara contoh-contoh etika adalah etika peribadi. Etika peribadi dapat diterapkan pada kehidupan peribadi seseorang seperti perasaan, emosi, sensasi, impian, idea dan pendapat seseorang. Selain itu, etika di sekolah. Sekolah atau universiti adalah tempat di mana kita berhubung dengan orang lain. Kita juga belajar untuk bersikap jujur, hormat menghormati sesama rakan dan memenuhi tugasan sekolah yang telah diberi. Akhir sekali, etika sosial. Kehidupan sosial muncul dalam semua hubungan kita pertahankan dengan orang lain kerana alasan berbeza yang boleh menjadikan ekonomi, politik, buruh, bahkan keadaan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman Hakimi bin Zaidi, nombor metrik 13 DDT 20F 2002. Di zaman Malaysia menjadi negara sedang membangun atau negara dunia ketiga, banyak perubahan yang berlaku tidak kira sama ada dari segi pembangunan, kemajuan teknologi, sikap manusia pada era globalisasi kini juga turut berubah. Kebanyakan manusia pada masa kini lebih bersifat materialistik, iaitu lebih mementingkan duit atau kebendaan semata-mata daripada sifat kemanusiaan. Nilai etika dan moral semakin lama semakin lenyap mengikut peredaran masa. Semakin maju negara, semakin kurang nilai etika dan moral dalam diri masyarakat Malaysia. Hal ini kerana pada masa kini, banyak kes jenayah seperti pembunuhan, rompakan dan sebagainya berlaku tanpa ada sifat kemanusiaan. Setiap tamadun mempunyai maksud dan interpretasi etika yang tersendiri. Namun, persamaannya ialah etika adalah panduan hidup manusia untuk berkelakuan baik selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Etika mementingkan tingkah laku dan pemikiran manusia untuk bezakan yang baik dan yang buruk. Etika menjadi panduan kepada individu dan masyarakat untuk diuruskan dengan baik, harmoni, menyantuni setiap pihak dan meraihkan kepelbagaian. Sehubungan itu, setiap masyarakat perlulah menanam nilai etika dan moral dalam diri mereka supaya negara menjadi aman, damai dan sejahtera. Seterusnya,
Pembangunan negara akan terus maju selaras dengan sikap masyarakat dan beretika dan bermoral tinggi. Apabila setiap masyarakat mengamalkan etika dan moral yang betul, maka kes jenayah yang semakin berleluasa di Malaysia ini akan berkurangan dari semasa ke semasa.